Lima, empat, enam sembahyang sunat dahulu daripada Jumaat. Habis cerita ba'diyah Jumaat. Sekarang ni kita nak bincang pula tentang qabliyah Jumaat. Sembahyang sunat dahulu daripada Jumaat dan kemudiannya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula beramal atas hadis yang kita baca tadi, hadis yang menceritakan Nabi menyebutkan sesiapa antara kamu yang nak sembahyang selepas Jumaat, buatlah 4 rakaat. Di sisi setengah daripada ilmu, daripada ahli ilmi, yakni alim ulama, ada beberapa pandang. Ini namanya khilaf. Khilaf maknanya beberapa pandangan alim ulama tentang qabliyah Jumaat dan ba'diyah Jumaat. Maka ada yang berpendapat disembahyangkan sunat ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Saya baca ba'diyah lah sebab tonton maklum dengan ba'diyah. Dan baik, jadi di setengah ulama mengatakan lepas Jumaat, ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawasanya adalah beliau sembahyang sunat daripada dahulu daripada Jumaat 4 rakaat, dan kemudian daripada Jumaat juga 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud ni jangan pandang sebelah mata ya. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dalam 10 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Dan beliau ni seorang yang memang alim, sehingga kan dia orangnya kecil aja, kakinya pun halus kaki dia. Satu hari beliau panjat pokok nak ambil apa tu, ambil buah ke apa. Jadi sahabat-sahabat duk tengok kaki dia halus, sahabat-sahabat ketawalah tengok kaki dia halus, ketawa dah. Nabi pun tengok, orang tahu. Nabi kata walaupun kakinya kecil tapi di atas timbangan kakinya berat itu nanti. Tu pujian Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Sungguh alim. Wafat Nabi, beliau buka madrasah Ibnu Mas'ud, melahirkan alim ulama, mengajar sahabat-sahabat dan juga golongan-golongan ulama ilmu yang melaut itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bukan calang-calang manusia. Jadi beliau sendiri beramal sebelum Jumaat, qabliyah Jumaat sembahyang 4 rakaat. Ba'diyah Jumaat pun beliau buat 4 rakaat. Itu dipanggil dalam bab pandangan Abdullah Mas'ud. Dan sesungguhnya diriwayatkan pula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya menyuruh oleh Sayyidina Ali sembahyang ba'diyah dari sembahyang kemudian daripada Jumaat, yakni ba'diyah Jumaat 2 rakaat. Baiki sembahyang dahulu daripada Jumaat 2 rakaat dan kemudian 4 rakaat. Dan telah berjalan yakni telah mengambil jalan oleh Sufyan As-Sauri dan Ibnu Al-Mubarak kepada qaul Ibnu Mas'ud, yakni sembahyang dahulu daripada Jumaat 4 rakaat dan kemudian daripada ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Jadi itu yang mengikut jalan Abdullah Mas'ud ini antaranya Sufyan As-Sauri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Begitu juga dengan Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Mereka tak sempat jumpa Rasulullah, tetapi mereka sempat berguru dengan sahabat-sahabat Rasul, alim ulama yang besar masa itu. Jadi mereka mengikut pandangan Abdullah bin Mas'ud
di mana Abdullah Mas'ud sendiri mengatakan qabliyah Jumaat 4, ba'diyah Jumaat 4. Kita ambil lepas sebelum 2, selepas pun 2. Betul? Tu mazhab kita panggil. Ya, saya ingat dulu tok guru di pondok dia tak tinggal sebelum Jumaat 4, lepas Jumaat dia buat 4 itu. Baik, kemudiannya kita buat sebelum Jumaat itu pula. Mana pula hadis-hadis ini sahabat-sahabat yang kata 547, tengok hujahnya. Sembahyang sunat dahulu daripada Jumaat dan dalil-dalilnya. Ya saudaraku, telah berkata alim ulama, bermula dalil atas masyra', yakni syariat sunat dahulu daripada Jumaat itu ada banyak. Jadi dalil tentang solat sunat qabliyah Jumaat itu dalilnya banyak. Setengah daripadanya ialah hadis yang meriwayat akan dia hadis itu oleh Abdullah bin Az-Zubair, seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak seorang sahabat yang mulia namanya Az-Zubair bin Awam. Jadi kata Abdullah bin Zubair, di sisi Ibn Hibban sebut dalam kitab Sahih Ibn Hibban, Ad-Daruqutni, dan juga hadis riwayat At-Tabarani, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'ataini. Disebutkan dalam Sahih Ibn Hibban bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salatin mafrudatin, tiadalah daripada sembahyang yang difardukan itu melainkan ada di hadapannya 2 rakaat solat sunat. Jadi hadis inilah yang kita pakai antara hujah kita, sebab Nabi sebut mana-mana sembahyang yang fardu di hadapannya sebelumnya ada 2 rakaat solat sunat. Jadi kita pun pakai hadis ni lah. Jadi sebelum kita sembahyang fardu Jumaat, kita pun sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Jadi saya dah kata di awal tadi, ini khilaf. Bila kata khilaf, setengah ulama dia tak menggunakan hujah begini, dia guna hujah tu zaman Rasulullah naik mimbar azan, selesai. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita membincangkan tajuk solat sunat qabliyah Jumaat dan ba'diyah Jumaat. Jadi kesimpulannya, ba'diyah Jumaat ini hadisnya sarih, jelas, sehingga tidak timbul khilaf di kalangan alim ulama berhubung dengan ba'diyah Jumaat. Cuma yang jadi perbezaan pandangan alim ulama ialah tentang qabliyah Jumaat. Jadi sebahagiannya kata tak ada, sebahagiannya kata ada. Kita beramal dengan ada qabliyah Jumaat. Kalau ada, di manakah hujah-hujah kita yang mengatakan ada? Antaranya kita mengambil hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Az-Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mana-mana sembahyang yang difardukan, tiadalah sembahyang yang difardukan itu melainkan di hadapannya ada 2 rakaat solat sunat. Maka itulah kita pun sembahyang sunat sebelum solat fardu, termasuklah fardu Jumaat. Masuklah fardu maghrib, itu dipanggil khilafiyah. Cuma jangan kita besar-besarkan. Jadi kita berlapang dada, tak mau buat tak ada masalah, tak terima tak ada masalah. Cuma jangan menyalahkan orang yang beramal. Samalah dengan qabliyah maghrib pun, ada setengah tak mau terima. Sedangkan kita beramal, kata Sayyidina Anas bin Malik, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sayyidina Anas satu riwayat hadis menceritakan tentang qabliyah maghrib. Hari ini orang kata qabliyah maghrib tak ada. Ala kulli hal kita kata ada.
Jadi kita yang kata ada ni pula, kita beramal di mana? Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami ni semayang qabliyah maghrib ni ramai masa di zaman Nabi tu, zaman Nabi ramai penuh ni mayang qabliyah maghrib, kata Sayyidina Anas. Sehingga kan kalau orang luar datang menyangka kami ni tengah mayang maghrib masa tu. Punyalah ramainya orang yang semayang qabliyah maghrib di zaman Nabi pun tidak dibantah oleh Rasul. Tiba-tiba kita pula mengatakan tak ada hadis. Itu yang kita marah dia. Dia kata tak ada hadis, dia tak nak beramal, tak apa. Ya. Dan kita pun kadang-kadang dipanggil hadirin berlapang dada. Jangan berbesar-besarkan benda-benda begitu, ya. Sedangkan masing-masing ikut sunnah. Jadi tidaklah timbul sesat menyesat, bid'ah membid'ah. Kita kadang-kadang bimbang juga dengan isu bid'ah ni. Baru ni sahabat saya balik daripada negara Chad dan Cameroon ke Cameroon. Ya, Komoro, dipanggil Cameroon. Buat korban di Chad. Tahun depan dia ajak saya, sebenarnya tahun ni pun ada orang ajak saya pergi Chad juga. Banyak juga dia bawa dalam berapa ratus ekor, bukan bawa lah, buat korban di sana. Tahun ini saya buat di Fatani, alhamdulillah boleh 8 ekor. Taib. Jadi ceritanya kenapa sampai ke Chad, sampai ke Cameroon? Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak tahu sebenarnya pelarian orang Islam lari daripada center Afrika tu, lari ada Afrika pusat tu, mereka lari kerana isu bid'ah ni lah, lari jadi pelarian di Cameroon, sebahagiannya jadi pelarian di Chad. Isunya isu bid'ah ni lah dibesar-besarkan dekat negara dia sampai tahap bila kata bid'ah, dia kata ini terkeluar daripada agama Islam, sedangkan benda itu benda khilaf. Contoh apa dia benda khilaf? Kunut subuh, baca wirid lepas mayang. Jadi mereka sudah cop ini sesat. Bila sesat, ayah engkau tu dulu tak sah nikahnya, kerana waktu dia nikah imam tu pun imam yang sesat. Hanya kerana imam mengamalkan benda khilaf tadi ni. Jadi oleh kerana ayah engkau tu nikah, yang lahir itu anaknya pun anak luar nikah, halal darah ditumpahkan. Itulah yang berlaku bunuh-bunuh hari ni. Sampai ke tahap halal darah, dan masuk pula jarum-jarum yang memberi dana yang besar kepada orang yang suka bid'ahkan orang ni, dapat sponsor besar. Ni yang saya sebut ulang-ulang kali ni, jangan berlaku di Malaysia ni. Alhamdulillah, sebab itu kita halang, kita sekat, kita sebut ulang-ulang benda ini supaya golongan-golongan ini jangan sampai tahap menghalalkan darah sesama umat Islam. Musuh-musuh Islam ni suka sangat kalau kita ni balas sama kita, dia bagi senjata je, dia bagi duit je, taja. Ini berlaku tuan-tuan. Itu yang saya pun terkejut dengan sungguh-sungguh. Syekh dia kata menangislah, dipanggil translator yang menceritakan suasana di sana pada mereka, sampai tahap tuan-tuan sanggup menghalalkan darah semata-mata orang buat benda-benda yang khilaf saja. Sedangkan benda khilaf ni kita dah kata dia ikut sunnah, kita ikut sunnah. Cuma dia pakai hadis lain, kita pakai hadis lain. Tapi jangan kita kata dia salah, jangan dia kata kita salah. Nanti salah menyalah inilah akhirnya menghalalkan darah. Tontonnya sampai ke tahap, kalau saya cerita tonton tak percaya, dia cerita kat saya sampai ke tahap halal darahnya dicincang lumat orang itu. Bukan lagi bawa ke mahkamah dah bicara, tapi jalan tembak, engkau ni ahli bid'ah, tembak mati, cincang lumat. Tak cukup begitu, punya benci digoreng daging orang itu, bagi makan binatang-binatang itu. Tonton tak benda tu berlaku dalam negara kita macam itu, semata-mata tak setuju dengan satu pandangan, nak ikut mereka saja. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu saya ulang-ulang kata benda ni benda khilaf. Bila kata khilaf, kita semua punya nas dan dalil. Ikutlah yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa agama. Batu Selangor ni dah fatwa kan. Kena ikut.
tidak nanti jadi balah sama kita ni. Ini dalam bab-bab begini qabliyah Jumaat ini biar jelas. Nanti kalau orang kata tak ada dalil, cakap dia awak betul, tapi itu sebahagian pendapat. Kami guna pendapat ini. Mana hadisnya? Hadisnya dia kata tak jumpa pun dalam Bukhari, tak jumpa dalam Sahih Muslim. Iya, sebab kitab sahih tu banyak. Yang awak baca Bukhari Muslim, banyak lagi Sahih Tirmizi ada. Ini disebut dalam Sahih Ibnu Hibban. Dia ingat kitab sahih tu Bukhari Muslim aja, tak ada situ. Oh, tak ada. Ini dipanggil bukan unfair, ini namanya funfair dia. Ya, tonton hadis Nabi jangan dirujuk pada Bukhari Muslim saja, banyak lagi kitab hadis. Imam Bukhari pun sudah buat deklarasi. Imam Bukhari kata, saya tak kata yang lain tidak sahih. Imam Bukhari sendiri sudah buat statement, saya tak kata yang lain tak sahih. Sebab Imam Bukhari menghafal jutaan hadis. Yang ditulis dalam Sahih Bukhari hanya 7,000. Itu pun 7,000 diulang-ulang hadis yang sama. Bila disorting balik, yang tak bertindih ada 2,000 lebih saja. Habis mana lagi yang banyak-banyak yang sahih itu ditulis oleh ulama-ulama hadis yang lain. Sebab itu setengahnya dijumpai dalam Sahih Muslim. Kadang-kadang tidak jumpa dalam Sahih Bukhari, tak jumpa Sahih Muslim, jumpa Sahih Tirmizi. Kadang-kadang boleh jumpa dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, banyak lagi kitab sahih. Kita ngaji baru satu kitab hadis, kita dah kata tak ada hadis. Ini namanya tak betul. Ya, baru ngaji satu kitab hadis sudah rasa kita pakar hadis. Mana tajuk Syekh? Ni nak habiskan qabliyah Jumaat ni. Jadi kita pakai hadis ini disebut dalam Sahih Ibnu Hibban. Juga disebut oleh Daruqutni dan At-Tabarani.